Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung dengan bab yang ke-11. Itu berkenaan dengan pengenalan set lah. Okey, so untuk tingkatan 1 ni kita belajar bahagian pengenalan saja dulu. Okey, so kita nak tahu apa itu maksud set. Okey, yang lepas tu kita nak tengok juga cara macam mana kita nak menghuraikan suatu set dengan menggunakan beberapa kaedah lah. Okey, so ini adalah apa yang kamu kena kuasai untuk pembelajaran kita hari ini. Okey, baik. So, yang pertama sekali, saya nak terangkan berkenaan dengan maksud set lah. Apa itu set? Okay, set adalah kumpulan objek yang mempunyai ciri-ciri sepunya yang tertentu yang dikelaskan dalam kumpulan yang sama. Okey, so apa maksud dia? Okey, maksud dia, contohnya macam kat sini saya bagi di pasaraya lah. Okey, di pasaraya dia telah kelaskan barang-barang tu kepada kategori-kategori tertentu lah. Okey, supaya senang untuk kita nak dapatkan barangan di pasaraya. Okay, contohnya dia ada bahagian barang basah. Okey, di bahagian barang basah pun dia ada bahagian ikan, bahagian ayam, daging dan sebagainya lah, bahagian sayur-sayuran. Okey, nampak tak dia susun mengikut kelas-kelas yang tertentu. Okey, di bahagian kering pula dia ada makanan, dia ada bahagian biskut, dia ada bahagian minuman dan sebagainya. Okey, tujuan dia adalah untuk memudahkan kita lah. Okey, sama juga contohnya ruangan di surat khabar. Okey, di surat khabar dia ada bahagian-bahagian tertentu seperti bahagian untuk berita dalam negeri, berita luar negara, bahagian berita sukan, berita hiburan dan sebagainya. Okey, itu maksud dia telah setkan kepada bahagian-bahagian yang tertentu mengikut kategori dan kumpulan yang sama. Okey, contohnya macam dia bagi Okey, bagaimana pula kita nak menghuraikan sesuatu set? Okey, ada 3 kaedah yang kita boleh gunakan lah. Okey, so yang pertama sekali adalah perihalan. Okey, perihalan ni maksudnya dia macam kita nak menghuraikan set tersebut dalam bentuk ayat. Okey, ada salah eja kat sini. Okey, so maksudnya kita nak terangkan dalam bentuk ayat lah. Kita bagi tahu macam mana. Okey, yang kedua adalah penyenaraian. Okey, maksudnya kita huraikan semua unsur dalam tata tanda set dalam bentuk macam ni lah. Okay, dia gunakan tata tanda set. Okay, dia gunakan curly bracket lah. Okay, unsur kat sini adalah objek lah. Okay, contohnya macam sayur-sayuran. Okay, apa unsur sayuran? Contohnya sayur-sayuran kita ada sayur kangkung, unsur dia bayam, bendi dan sebagainya lah. Okay, yang kemudian kita nak gunakan tata tanda pembina set. Okay, menyatakan ciri-ciri atau syarat set dengan tata tanda set. Okay, sama juga macam penyeraian tadi. Cuma kita bagi huraian dalam bentuk tata tanda set. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh yang pertama, huraikan setiap yang berikut dengan menggunakan perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina set. Okey, so dia bagi kat kamu satu situasi lah kat sini. Okey, satu statement lah. Dia kata huruf dalam perkataan Malaysia. Okey, so macam mana kita nak huraikan statement ni dalam bentuk set. Okey, so kalau kaedah yang pertama, kalau kaedah perihalan, sebelum tu dia katakan set yang diwakili adalah set P. Maksudnya, set untuk huruf Malaysia ni diwakilkan sebagai P. Okey, so kita akan, maksud kita namakan unsur ni adalah P lah. Okey, so kita akan katakan P ialah huruf dalam perkataan Malaysia. Maksudnya kamu salin je balik statement yang dia bagi tadi. Okey, P ialah huruf dalam perkataan Malaysia. Okey, saya salin balik je. Okey, kalau penyenaraian pula, sama, kita dah labelkan set kita tadi sebagai P. So, kita akan selalu guna P lah. Okey, so P, set P tadi sama dengan, kita gunakan curly bracket untuk kita masukkan semua unsur bagi set P. Okey, so apa unsur dia? Dia ada perkataan M. Okey, so kita masukkan M. And then A, L. Okey, sebabkan A tadi berulang, so kita tak payah masukkan 2 kali lah. Kita just masukkan sekali sahaja. Okey, dan kita proceed kepada Y, S dan I. Okey, sebab A tadi dah ulang, so kita tak payah masukkan. So, kat sini kita ada unsur untuk set P adalah M, A, L, Y, S dan I. So, ini cara kita nak buat penyenaraian bagi unsur yang dinyatakan bagi set P tadilah. Okey, yang seterusnya kita nak gunakan kaedah tata tanda pembina set. Okey, so yang ni lebih kurang macam kita combine A dan B lah. Kita combinekan perihalan dengan penyenaraian. Okey, so tadi kita dah katakan, kita dah labelkan sebagai set P. So sama dengan, okey, gunakan tata tanda pembina set iaitu curly bracket.
Okey, dan kita gunakan X lah. Okey, X di mana X ialah huruf dalam perkataan Malaysia. Okey, so salin balik yang ni lah. Okey, salin balik yang dia bagi tadi ialah huruf dalam perkataan Malaysia. Okey, so kalau kurang jelas, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, huraikan setiap yang berikut dengan menggunakan perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembinaan set. Sama macam tadi. Okey, so statement yang dia bagi adalah nombor ganjil yang kurang dari 10. Okey, dan kita namakan dia sebagai set Q. Okey, so untuk perihalan, okay, kita akan masukkan set apa? Set Q. Ialah apa? Ialah nombor ganjil yang kurang dari 10. Okey, so kita salin je balik statement yang dia bagi. Okey, itu adalah untuk perihalan sebab kita menerangkan, kita bagi tahu je. Macam kita cerita kat orang lah. Okey, yang kedua adalah kaedah penyenaraian. Okey, so dari sini kita kena senaraikan lah. Okey, set apa? Set Q sama dengan, okey, masukkan, gunakan curly bracket untuk masukkan unsur-unsur dia ataupun objek-objek dia. Okey, objek apa yang kita nak masukkan? Unsur apa yang kita nak masukkan? Okey, apa syarat dia bagi? Nombor ganjil yang kurang dari 10. Okey, so kita hanya masukkan nombor ganjil sajalah yang kurang dari 10. Iaitu nombor 1, nombor 3, nombor 5, nombor 7 dan nombor 9. Okey, semua ni adalah nombor ganjil yang berada di antara yang kurang daripada 10. Okey, itu cara kita buat penyenaraian. Okey, so yang ketiga, serta tanda pembina set. Okey, set apa tadi? Kita namakan dia sebagai set Q. Okey, and then kita sama dengan, okey, gunakan curly bracket. Okey, dan masukkan dia punya penerangan dia X. Okey, di mana X ialah nombor ganjil yang kurang dari 10. Okey, yang ni salin balik je daripada soalan dia bagi. Okey. So hari ni kita dah faham tentang apa itu maksud set. Okey, dan macam mana cara kita nak menghuraikan sesuatu set yang diberi. Okey. So selamat belajar. Sekian, terima kasih.